saksikan juga di kawasan lain yang Firdaus berada ketika ini di kawasan Johor Selatan, dan kita nak terus ke Johor Utara ataupun di timur Johor, iaitu di Mersing, di mana pengumuman calon juga dilaporkan menyaksikan pertembungan lebih daripada 4 ataupun 5 penjuru di Dun Endau. Kita nak terus saja bersama dengan Hilmi Malik untuk mendapatkan butirannya. Hilmi, secara keseluruhan apabila proses penamaan calon tamat pada jam 10 pagi tadi, berapa keseluruhan atau berapa penjuru persaingan di Dun Endau ini? Okay, baik, terima kasih Hakim di Bukit Jalil. Peperangan yang tidak kurang hebatnya sebenarnya di Endau ini. Untuk kita terus saja kepada soalan Hakim, sebenarnya di Endau ini kita menyaksikan pertembungan 5 penjuru, di mana pada awalnya kita melaporkan berkemungkinan 4 penjuru yang akan berlaku di Dun Endau ini, tapi di saat akhir muncul pula calon bebas yang turut bertanding, yang turut meletakkan nama untuk sama-sama bertanding di Dun Endau. Dan melihat kepada cuaca pada hari ini yang agak terik, seakan memahami bahang politik yang tidak kurang hebatnya berlaku di Endau ini sendiri. Kita melihat kerana Endau ini juga sebenarnya ada tarikan ataupun isu-isu panas melibatkan parti-parti politik ini. Kalau kita nak recap sedikit, di waktu yang dulu sebenarnya penyandang sebelum ini yang juga mantan Dun Endau sendiri, Alwiyah Talib, itu juga merupakan mantan kepada Adun Endau sendiri, dan sewaktu itu beliau memenangi kawasan itu atas tiket UMNO, dan sebelum itu dan selepas itu membuat keputusan untuk berhijrah ke Bersatu. Dan ini antara yang menjadi tumpuan kami, pertembungan yang agak sengit antara Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional yang sudah pastinya dalam usaha untuk merampas kembali kerusi Dun Endau ini. Tapi dalam masa yang sama, kita juga perlu ingat wujud juga calon daripada parti-parti lain. Kita ada Bebas, kita ada juga calon daripada Parti Pejuang dan juga daripada PH sendiri, yang boleh saya kirakan antara muka-muka baru yang diletakkan di Endau ini. Dan sekarang ini fokusnya adalah terletak kepada calon. Kalau kita melihat majoriti penduduk di Endau ini adalah terdiri daripada masyarakat orang Melayu, dan parti yang bertanding juga kita dapat lihat hari ini kelima-lima calon yang diletakkan juga merupakan dalam kalangan orang Melayu. Dan kita lihat berlakunya perpecahan undi dalam kalangan orang Melayu di sini, dan di sini juga kita akan melihat bagaimana setiap parti ini untuk menyusun strategi untuk memikat hati pengundi di Dun Endau ini. Dan kita pasti sebenarnya, sebelum yang saya ceritakan sebelum ini, banyak sebenarnya isu yang berlaku di sekitar daerah Mersing ini. Terlalu banyak perkara yang perlu diberikan tumpuan, daripada sudut pelancongan, daripada segi sudut belia di sini, daripada segi sudut IKS dan macam-macam lagi. Dan itu antara yang menjadi persoalan ketika ini. Strategi yang perlu disusun, peperangan yang perlu dicatur oleh setiap parti politik dalam memikat hati pengundi-pengundi di sekitar Dun Endau ini. Dan dalam masa yang sama juga, kita sebenarnya perlu meninjau ataupun kita perlu intai juga sedikit kawasan di Dun Tenggaruh, di mana di situ juga merupakan kerusi tradisi bagi Barisan Nasional, iaitu sekarang yang meletakkan calon Ravin. Dan bagaimana dalam masa yang sama kita perlu memahami penduduk di Tenggaruh sendiri yang menuntut untuk meletakkan calon daripada kalangan anak tempatan untuk mewakili suara mereka. Dan itu antara perkara yang berlaku di bawah Parlimen Mersing ini, di Dun Endau dan juga Dun Tenggaruh, yang perlu diberi tumpuan di sini. Dan saya kira di Dun Endau ini sebenarnya situasinya agak panas, kerana di sini berlakunya usaha untuk rampas kembali, dan sama ada ia berjaya dirampas atau ia berjaya dikekalkan. Hakim.